Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya bersama kumpulan saya akan menyampaikan satu pembentangan bertajuk Langkah dalam mempersiapkan diri menjadi seorang usahawan. Sediakan peluang pekerjaan. Baiklah, apakah usahawan? Usahawan ialah sesiapa yang terlibat dalam perniagaan, baik membuat, menjual ataupun berdagang barang-barang, serta telah bertapak dari segi keperluan harian tetapi masih bercita-cita mengembangkan pengaruh dan kekayaannya. Dalam bahasa Inggeris, ia bermaksud entrepreneur. Apakah punca seseorang itu menjadi usahawan? Salah satu puncanya ialah kerana minat seseorang. Setiap insan mempunyai minat yang berbeza. Salah satu yang boleh diambil ialah dalam bidang perniagaan. Mereka selalunya suka akan bidang perniagaan dan berasa perniagaan itu seronok. Lebih-lebih lagi apabila telah mencapai perniagaan dalam tahap politik. Kedua, ialah peluang pekerjaan yang terhad. Ini kerana rakyat Brunei sudah ada banyak. Lalu pekerjaan-pekerjaan akan diambil dan dipenuhi menyebabkan sebahagian rakyat Brunei menganggur. Selain itu, jelas bahawa seseorang yang ingin mendapat pendapatan untuk mencari pekerjaan. Dengan ini mereka membuka niaga sendiri menjadi seorang usahawan. Dengan cara ini mereka memperoleh pendapatan. Baiklah, yang ketiga ialah mendalami ilmu dan pengalaman dalam sesuatu bidang. Jika kita bekerja dalam sektor kerajaan, selalunya kita membuat segala tugasan mengikut arahan pengarah. Tetapi jika kita mempunyai syarikat sendiri, kita mempunyai kebebasan untuk memberi keputusan dan juga mendalami ilmu dalam sesuatu bidang. Contohnya, jika kita menternak ayam, hendaklah kita tahu tentang ilmu ubat-ubatnya, ilmu mengenai penyakit-penyakit yang boleh dijangkitinya, serta environment ternakan, habitat ternakan. Baiklah, seterusnya yang keempat, menjana ekonomi negara. Sekarang, duit dan bajet adalah suatu perkara yang sangat penting dalam menanggung kekeluargaan. Dengan itu, salah satu cara mendapat pekerjaan ialah membuka syarikat sendiri dan berniaga. Mengikut pendapatan sedemikian, kita boleh membelanjakannya ke arah bahan-bahan yang diperlukan seperti barang dapur dan sebagainya. Untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya, kita perlu ada langkah persiapan. Dalam pembentangan ini, saya akan menerangkan beberapa perkara yang perlu ada dalam seorang usahawan yang mahukan kejayaan. Pertama adalah ilmu. Ilmu adalah sesuatu yang paling penting jika mahu menjadi usahawan yang berjaya. Seorang usahawan perlulah memastikan segala aspek dia berkira termasuk kewangan sumber pekerja dan operasi perniagaan. Kita perlu mengetahui pesaing-pesaing kita kerana walaupun idea kita unik, tetapi mungkin orang lain juga mempunyai idea yang sama. Seterusnya fokus. Kita mesti tetapkan hati dan betulkan niat dalam membentuk kerjaya kita kerana tanpa hala tuju, perniagaan kita akan hancur berkecai. Sejak berkomunikasi, kejayaan bukan saja bergantung kepada usaha semata-semata, malah kejayaan kita tidak bermakna jika kita tidak mengacapinya bersama orang sekeliling. Akhir sekali adalah kreativiti dan keaslian. Perniagaan kita perlu kreatif dan asli kerana itulah yang akan mencerminkan pendirian dan perniagaan kita.
Kemudian, seorang usahawan yang berjaya setentunya mempunyai daya tahan yang tinggi. Mereka dengan sedaya upaya mahu memenuhi masa mereka dengan aktiviti positif untuk membina semangat. Dan mereka juga berfikiran positif agar dapat mengurangkan tekanan semasa berniaga. Mereka juga bersiap sedia untuk menyahut cabaran dengan beberapa inisiatif dan kemahiran serta tidak mengharapkan kerajaan. Sebaliknya, jika mereka menghadapi kegagalan, mereka tidak akan berputus asa dengan begitu saja. Hampir kesemua usahawan yang berjaya adalah disebabkan mereka tidak mengerjakan sesuatu separuh jalan. Tetapi mereka berusaha sehingga meraih kejayaan itu. Bak kata pepatah, alang-alang menyeluk pekasam, biarlah sampai ke pangkal lengan. Akhirnya, usahawan yang mahu kejayaan mesti mendapat sokongan. Sokongan keluarga amat penting karena sokongan mereka bertahan lebih lama daripada sokongan lain. Keluarga sentiasa membantu kita dan mereka juga tempat kita mengadu. Pada zaman kemodenan ini, kebanyakan orang mengambil sikap meminggirkan kawan, tetapi mereka tidak tahu bahawa dengan kawan, mereka boleh memberi kita ilmu, semangat dan kepercayaan yang diperlukan. Terakhir sekali, kita boleh mendapat sokongan dari media sosial. Mereka dapat memberi maklum balas dan kritikan baik agar kita dapat memperbaiki lagi usaha kita. Nama syarikat kami ialah Syarikat Berguna. Perniagaan yang kami buat ialah menjual barang-barang yang sudah dipakai sebelumnya, dan layanan yang kita bagi ialah menyediakan pakaian untuk orang-orang yang tidak mampu untuk membelinya. Kebaikan perniagaan ini ialah dari segi individual, dapat mencari pengalaman berniaga sebelum berniaga di sektor-sektor pekerjaan yang lain. Yang ini, seorang yang baru menjerumus ke hal perniagaan akan dapat pengalaman jika ia menjual barang-barang yang ia punya dulu. Dengan itu, ia dapat pengalaman untuk bekerja dengan perniagaan-perniagaan lain. Seterusnya, seorang individu dapat menanamkan sikap berdikari dengan menjual barang-barang yang ia punya dulu tu. Ia pun dapat menanam sikap berdikari pasal ia dapat berniaga sendiri tanpa bantuan orang lain seperti ibu bapanya. Ia cari barang itu sendiri. Seterusnya, kebaikan dari segi masyarakat. Dari segi masyarakat pula, masyarakat tidak bersusah payah mencari saiz pakaian seluar dan kasut di luar negeri. Asal masa ini, saiz pakaian seluar dan kasut masa ini, orang mencari yang besar-besar. Selalunya, aku dari segi pengalamanku, selalunya banyaklah yang ada saiz besar-besar. Okey, seterusnya boleh mengurangkan bebanan masyarakat. Dengan adanya jual beli barang yang sudah berpakai itu boleh digunakan balik untuk apa saja orang akan buat dengan barang itu. Jadi mengurangkan beban masyarakat macam ia indah apa ni? Seminda keluar-keluar lagi kan cari barang itu. Barang itu sudah ada orang itu. Satulah. Mungkin kamu tertanya-tanya, apa kebaikan kedai bandar ini terhadap negara? Sebab pertama ialah, perniagaan ini boleh tolong mencapai matlamat ketiga dalam wawasan 2035, iaitu ekonomi yang dinamik dan berdaya tahan. Kedai ini menawarkan pekerjaan kepada penganggur-penganggur, mungkin sebagai juruwang, mungkin juga sebagai pengurus kedai. Ini secara automatik mengurangkan jumlah penganggur yang terdapat di dalam negara kita. Bukan itu sahaja, ianya juga boleh tolong mencapai matlamat pertama, iaitu rakyat yang berpendidikan, berkemahiran tinggi dan berjaya. Ini kerana secara semula jadi, rakyat akan lebih berkemahiran dalam sesuatu hal. Misalnya sebagai pengurus kedai, individu akan secara perlahan-lahan memiliki kemahiran kepimpinan yang sangat penting untuk mencapai wawasan 2035.
Selain itu, ianya juga boleh tolong memperindahkan lagi negara. Seperti yang kamu ketahui, syarikat berguna kita ini menjual barang-barang yang sudah dipakai sebelumnya. Oleh kerana hal itu, peratus sampah sarap akan perlahan-lahan berkurang kerana orang ramai akan cenderung mengitar semula dari membeli yang baru, terutamanya pakaian yang lama yang masih baik, dan ini akan membawa kepada pencemaran tanah yang dapat dikurangkan. Dan hasilnya, negara akan nampak lebih bersih. Baiklah, kalau begitu, diharapkan perniagaan kita ini akan dapat menjadi inspirasi kepada para belia, terutamanya penganggur-penganggur untuk memulakan perniagaan sendiri. Bermula dari perniagaan kecil-kecilan hingga mencapai peringkat antarabangsa. Hendaklah dilakukan dengan usaha dan semangat yang tinggi, serta tidak berputus asa seperti apa yang dilakukan oleh Awang Ahmad Fatih, pengusaha Alia Playhouse, Awang Muhammad Azhar, berusaha ternakan ikan dalam sangkar, Siti Farhana, peregaji nama Nafar ataupun Nafari, Layangku Siti Nur Azian, pengusaha Just Grace Aesthetic Studio, dan sebagainya. Baiklah, kalau begitu, terima kasih teman-teman sekalian kerana sudi menonton video ini. Selamat jumpa!